Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-163 dalam kitab Ruminya dan kitab Jaminya, muka surat yang ke-100 muka surat yang ke-90, iaitu bab berkenaan dengan qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa anna al-ma'a la yunajjisuhu syai'. Bab yang ke-232, barang yang datang hadisnya bahawasanya air itu tiada menajis akan dia oleh sesuatu. Jadi tuan-tuan, asalnya air tidak boleh dinajiskan oleh apa-apa benda sekalipun. Cuma di sisi mazhab kita Syafi'i, kita ada syarat-syaratnya. Maksudnya kalau ada najis jatuh dalam air tersebut, maka persoalannya adakah boleh digunakan untuk bersuci ataupun tidak. Maka berdasarkan kepada hadis yang kita nak baca ni, ikutkan tidak ada benda najis yang boleh menjadikan air tersebut mutanajis. Tidak ada najis yang boleh menjadikan air tersebut tidak suci. Cuma dia ada beberapa syarat yang perlu diikuti sebelum air tersebut kita kategorikan sebagai air yang suci. Baik. Kata kiranya ya saudara, sangatlah besar perjuangan ulama pada masalah ayat itu, yang kembalilah asal perselisihannya kepada 3 qaul. Di dalam ayat ni tuan-tuan, ulama memang bahas sungguh. Sebab apa perbahasan air ni tuan-tuan, atau air ni yang dibahas oleh para ulama secara mendalam? Kerana dia melibatkan barang untuk bersuci. Barang bersuci ni air. Air tu barang bersuci dia. Kita tak bicarakan tentang tanah, tentang debu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab itu barang nombor 2. Air suci nombor 2 adalah apa? Debu, tanah dan sebagainya. Tapi yang pertama ni penting, iaitu air. Dan setiap daripada mazhab ada syarat-syarat tertentu bagaimana meletakkan hukum ayat tersebut. Hukum air tersebut, bagaimana cara nak letakkan hukum tersebut. Maka inilah yang kata Syekh Marbawi rahimahullahu ta'ala,
perjuangan yang sangat besar. Masa perjuangan bukan yang mana berjihad, lawan pedang tu. Maksudnya apa? Betul-betul tahqiq ataupun betul-betul tahakkuk kepada masalah ayat ni. Oleh detail perbahasan para ulama. Kalau kita buka, kalau kita fiqh Sabilan Muhtadin ataupun kita Arab Munih Mutash dan Tufah dan sebagainya, kita akan lihat perbahasan air ni panjang sangat. Sebab apa? Sebab dia adalah alat bersuci. Kalau bab air ni fail, bab air ni salah, ibadat habis, mardud, tertolak. Sebab apa? Sebab syarat untuk ibadat tu mesti tuhur, mesti bersuci. So bersuci menggunakan air. Betul, ulama dia ambil berat sangat berkenaan dengan air. Baik. Paling tidak pun asal perselisihan ni ada 3 kaul. Pertamanya faraq, iaitu perbezaan antara air yang sedikit dan banyaknya pada jumlah. Yang keduanya bahawasanya tiada menajis akan dia melainkan barang yang mengubah akan dia. Yang ketiga tafsil, mana perincian faraq antara sedikit dan banyak air itu. Dalam bab air ni tuan-tuan, para ulama ada 3, balik kepada 3 keadaan. Yang pertama, jumlah kepada air itu banyak atau sedikit. Yang kedua berkenaan dengan kalau najis masuk dalam air mengubah atau tak berubah air itu. Itu yang kedua. Yang ketiga huraian, dia panggil tafsil. Tafsil mana huraian, perincian terhadap beza apa yang dimaksudkan dengan air yang sedikit dengan air yang banyak. Maka inilah munculnya satu qaulah, 2 qaulah dan sebagainya. Baik. Maka tiadalah termuatkan dan maka tiadalah termaktubkan perjuangan ulama itu. Bahkan aku datangkan perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sahaja di atas menerangkan hadis air tiada menajiskan akan dia oleh sesuatu, dengarlah hadisnya lebih dahulu. Dia kata Syekh Ibn Marbawi rahimahullah, dia tak datang kalau semua qaul ulama tu, nanti jadi perbahasan ni panjang pula. Jadi hanya mendatangkan qaul siapa? Imam kita, imam panutan kita dalam masalah fiqh, iaitu al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Datang ke satu qaulnya. Tak datang mazhab Abu Hanifah, tak datang mazhab Malik, tak datang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab yang lain. Kerana apa? Kerana fokus Syekh adalah pada kitab ni dikarang oleh Syekh untuk orang Melayu macam kita. Yang ghalib kebanyakan kita ni tu kan bermazhab Syafi'i. Jadi kita baca perbahasan berkenaan dengan mazhab Syafi'i. Baik. Telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya. Apa hadisnya? Ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'lil budu'ah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu katanya, dikata orang yang ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, adakah kita boleh mengambil air sembahyang daripada air telaga yang bernama telaga Budu'ah? Apa telaga Budu'ah ni tuan-tuan? Wa hiya bi'run yalqa fiha al-hayd wal luhumul kilabi wan natan. Apa bi'run Budu'ah ni tuan-tuan? Dia satu telaga yulqa fiha, jadi campurkan ke dalamnya tu darah haid, wa luhumul kilab, dan daging anjing, wa natan ni benda-benda kotor, benda-benda busuk. So telaga tu, telaga yang dicampur dalamnya apa tuan-tuan? Benda-benda kotor, darah haid, daging anjing, dan benda-benda busuk, wa natan, benda-benda busuk. So macam mana boleh tak ambil air, ambil wuduk daripada air, daripada bi'run telaga, perigi dan sebagainya, boleh tak ambil? Maka ini persoalan dia. Sedangkan tuan-tuan 3 benda tu tadi tuan-tuan, haid, daging anjing, haid ni kotor dah. Daging anjing lagi mughaladhah,
Yang keempat, benda-benda kotor, sampah, sarap dan sebagainya. So macam mana, boleh ambil tak? Padahalnya ialah, ya Rasulullah, satu telaga ni huraian, satu telaga yang dicampur orang ke dalamnya selampit perempuan-perempuan yang telah berlumur dengan darah haid. Macam hari ni kita kata pek tu lah, pek wanita tersebut, dan dicampurkan ke dalamnya daging-daging anjing dan benda-benda busuk. Atau huraian daripada apa? Bi'run buda'ah tadi tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya air itu suci, tiada menajis akan dia oleh sesuatu. Nabi jawab tu ya, ya Rasulullah, boleh tak kami ni ambil wuduk daripada bi'run buda'ah yang dalamnya ada darah anjing, ada darah wanita, darah haid, yang dalamnya ada daging anjing, yang dalamnya ada benda kotor. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air ni tahur, suci, la yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk menajiskan dia. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai', itu yang dibahas oleh fuqaha. Itu yang dibahas oleh fuqaha. Alamat nampak dah. Apa dah telaga, dalam telaga tu ada benda kotor, najis dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi hadap, Nabi kata apa? Air ni suci, tak ada benda pun yang boleh menajiskan dia. So benda ni dah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Pasal apa Nabi kata innal ma'a tahurun, sesungguhnya air ni suci dan tidak ada benda menajiskan dia, sedangkan dalam air tersebut ada benda najis. So persoalan dia tahu, persoalan dia dekat situ. So daripada hadis yang kecil ni tuan-tuan, para ulama bincang panjang berkenaan dengan hadis ni, dengan didatangkan riwayat-riwayat yang lain. Kalau kita baca dalam kitab syarah kepada Sunan Tirmizi, antaranya kitab yang dikarang oleh para ulama mensyarahkan ni begitu panjang lebar. Aratul Ahwaziyah, Tulfatul Ahwaziyah, syarah panjang. Sebab apa? Hadis pendek, tapi syarahan para ulama tu panjang. Ni tuan-tuan ilmu para ulama. Jadi kita ni tuan-tuan takat tu innal ma'a tahurun dah. Tapi para ulama dia tak pada dengan benda tu. Malah mereka mengumpulkan lagi pelbagai riwayat-riwayat untuk tahaqquk, untuk betul-betul teliti berkenaan dengan masalah air. Sebab dia melibatkan apa tuan-tuan? Sah batas bersuci kita. Maka kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, dan sungguhnya telah diriwayatkan hadis ini daripada beberapa wajah daripada Abi Sa'id, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan Aisyah, dan telah dikeluarkan akannya oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya. Baik. Masalah 233. Ayat tiada menajis akan dia oleh sesuatu. Bermula air, dua qala dan lebih, tiada najis ia selama tiada berubah dengan sebab kena najis. Dengan dalil masalah ini 239, iaitu apabila adalah air itu dua qala, tiadalah ia menanggungkan najis. Kata Imam Syafi'i pada bab fit taharatil bil ma'i, dan ada pun hadis telaga buda'ah itu, maka bahwasanya ialah satu telaga yang banyak airnya lagi luas, adalah dicampurkan di dalamnya daripada segala najis barang yang tidak mengubah ia akan airnya pada rupanya dan rasanya, dan tiada zahir pada baunya. Maka ditanya orang bagi Nabi SAW, adakah kita mengambil wuduk daripada telaga buda'ah, padahalnya ialah telaganya dicampurkan di dalamnya baginya, di dalamnya bagian-bagian. Maka sabda Nabi SAW, wallahu alam, jawab
pertikaian kah bermula air itu tiada menajiskan akan dia oleh sesuatu, dan adalah jawabnya yang demikian muhtamal, tiap-tiap air semuanya tiada najis dan jika sedikit sekali. Ayat kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pada telaga Budu'ah tu besar. Maksudnya bahasa kita hari ni telaga tu mempunyai air yang terlalu banyak, sehingga kan masuklah apa benda pun air macam tu juga, tak berubah bau, tak berubah warna, tak berubah rasa. Kena pula dia air telaga yang jenis bertakung, jenis bertakung macam tu. So masuk sesuatu benda daripada dia. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tak berubah warna, bau dan juga masuklah apa sekalipun. Masuklah daging anjing ke, darah ke, benda kotor ke, sampah dan sebagainya, selagi mana tak berubah tiga benda, bau, warna dan juga rasa yang kita mengaji dan kita fiqah tu, maka selagi itulah ayat tu boleh digunakan. Persoalannya lalu dengan tak lalu tu nombor dua. Tapi kata nak suci boleh pakai, boleh. Itu yang pertama. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dia yuhtamal jawabnya bahwasanya air seumpama banyak air telaga Budu'ah tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Jadi yang kata Nabi innal ma'a tahur tu maksudnya secara umum air ni macam air ni kan, asalnya suci belaka. Air hujan, air kolah, air telaga, air sungai, air mata air, semua suci. Ada 7 air, semua suci belaka. Itu secara umum. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci, tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Contoh macam air ni, air mineral ni, suci tak? Suci, tak ada masalah, boleh minum. Tapi tiba-tiba masuk najis, boleh minum tak? Tak boleh minum. Sebab apa? Sebab masuk najis dalam air tersebut, asalnya suci. Kita baru buka air mineral, buka air apa, kita air mineral lah, maksudnya air mutlak. Dia kata apa? Tuan dalam air, tiba-tiba masuk najis, tak cicak lah, tak cicak ke apa dan sebagainya masuk. Boleh minum tak? Tak boleh minum. Sebab apa tak boleh minum? Tuan-tuan, sebab najis. Walaupun pada asalnya boleh minum, tetapi kerana masuk sesuatu benda yang menajiskan dia, sebab tu tak boleh minum. Sama juga air-air yang ada di kolah kita, kolah rumah kita kan, asalnya suci, tahur, mutlak lagi. Tapi bila mana masuk cicak dan sebagainya, yang air tersebut kurang daripada mana? Daripada 2 kolah, mana air tak banyak, maka jadi najis. Asalnya suci tak? Asalnya suci, tapi termasuk sesuatu, cicak ke, binatang dan sebagainya masuk dalam air tersebut, maka air tersebut tak cukup 2 kolah, maka najis tak? Najis. Walaupun tak berubah bau, warna dan juga rasa. Macam air kolah tuan-tuan, kolah rumah kita tu, sikit kolah kita tak cukup 2 kolah. Jadi masuk cicak dalam air tersebut, air tak berubah apa pun, tak adalah bau najis ke, tak adalah itu dan ini dan sebagainya yang mengubah 3 benda tadi. Tapi disebabkan kerana air tu dia tak cukup 2 kolah, mana air tak banyak, tak berubah pun, najis tak? Tetap najis, kena buang. Paling tidak tuan-tuan ambil, tuan-tuan serat dalam pokok bunga, dah tak nak balik, tapi yang minta najis lah air tu, tapi tak ada kesan apa pun. Yang kedua tu, air banyak masuk sesuatu dalam air tersebut, tak berubah bau, warna dan juga rasa, maka boleh guna. Sebab apa? Kuantiti air banyak. Tapi kalau berubah, boleh guna tak? Tetap tak boleh guna, kena buang. Macam kolah masjid semua 2 kolah besar, masuk kucing dalam tu, lemas mati. Kemudian datang Tok Siap tengok pangkil kucing ada dalam air, tapi Tok Siap tak bau pun, bau busuk ke, tak ada, memang tak ada, sebab kuantiti air terlalu banyak. Maka air boleh guna, tak ada masalah. Bawa keluar najis tu, bawa keluar bangkai tersebut, maka air boleh guna. Lalu nombor 2,
Lalu ambil air tu, tu cerita nombor 2 lah. Tapi nak kata boleh guna tak? Tuhur tak? Tuhur. Tapi kalau bangkai tu masuk, air berubah bau ke warna dan juga rasa bau tak elok, warna jadi keruh dan sebagainya, kemudian air kita rasa macam berleliak dan sebagainya, maka berubah. Air tu kena buang walaupun banyak sekali pun. Ada tu je kaedah dia. Kaedah dia dalam mazhab kita Syafi'i melihat pada berkadar banyak atau tak banyak air tersebut. Kalau banyak tak berubah, silakan. Kalau berubah, kena buang air. Kalau air sikit, berubah ke tak berubah ke, tak boleh pakai. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Itu yang kita mengaji dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang lain. Baik. Maka tak kala diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dibasuh bekas jilat anjing 7 kali. Dengan riwayat ini menunjuklah ada bahawasanya jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada air seumpama sebanyak air telaga Budu'ah, dan lebih daripadanya tiada menajiskan akan dia oleh sesuatu. Jadi nak kita lepas dulu lah. Saya baca tempat lain di Penang, berkenaan dengan bekas inak yang dijilat oleh anjing. Nabi suruh buang air itu, kemudian suruh dibasuh dengan 7 kali basuh, 6 dengan air mutlak, 1 dengan air tanah. Dan menunjukkan dalam mazhab Syafi'i najis anjing ni najis mughalazah. Baik. Kenapa Nabi suruh buang tuan-tuan jilatan anjing? Sebab apa? Bejana tersebut tak cukup dua bola. Fardu takdir kata mai anjing masuk masjid, minum air bola. Kalau cukup 2 bola tak? Cukup ada bola-bola masjid. Jadi adakah air tersebut najis? Tak. Sebab apa? Sebab cukup 2 bola. Malahan lebih daripada kadar 2 bola. Tak berubah apa pun. Okey, jalan. Tapi kalau anjing tu dia main dia jilat besen kita tak ada air hujan, dah jalan nak buat apa dah, air hujan ni air mutlak. Jadi kita pun tak ada kat luar tu kenapa duk anjing tu jilat kat bekas itu. Bekas apa dah? Bekas air yang kita baru tak ada hujan tadi. Kita tak ada dalam besen, dalam timba dan sebagainya. Cukup 2 bola? Tak cukup. Tapi berubah tak? Mana berubah? Jilat anjing berubah tak mana? Tak berubah pun. Tapi kena buang? Ya, kena buang. Sebab apa? Kadar air yang terlalu sedikit. Itu maksud dia. Tu anjing ke, balik bayar ke, apa saja benda yang jilat tempat tersebut yang air dia banyak, walaupun benda tersebut najis mughalazah, anjing dan juga khinzir, tak berubah ajak, tak berubah apa dan sebagainya, maka air itu boleh guna. Cuma bezanya betul-betul lalu dengan tak lalu tu je. Lalu ambil, tak lalu suruh tersiap buang. Tu je. Tapi kalau boleh pakai. Kalau saya lah, kalau saya tak pakai. Kalau saya tak pakai ada tuan-tuan. Kita pun geli gelman nak pakai. Tapi asal hukumnya boleh. Tak ada masalah. Macam cicak jatuh dalam ni. Cicak jatuh. Cukup 2 bola. Over tak cukup 2 bola jawab. Tapi sebab cicak ni tuan-tuan, dia binatang yang tak mengalir darah. Dia binatang yang kita kata yang dia jatuh, tapi air tak berubah. Cicak air tak berubah dah. Cicak ni dia ni binatang yang tak berdarah. Tu jatuh. Orang-orang sibuk ambil keluar. So air ni boleh minum ke tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia binatang yang dikatakan apa dah? Yang dikatakan tidak berdarah. Tapi persoalan dia apa dia? Lalu dengan tak lalu je lah. Lalu minum lah. Tapi kita takut penyakit. Buang. Sebab tu ada ulama bila membahas hadis Sahih Bukhari berkenaan dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan waktu senja ni. Waktu nak maghrib tu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita tutup tingkap. Kalau ada bejana kita tu tutup bejana.
Kalau ada makanan, minuman yang terbuka di dalam rumah kita, disuruh tutup dan sebagainya. Kerana ketika tu waktu keluarnya syaitan. Waktu keluar syaitan. Jadi orang tua-tua kita ni, waktu maghrib apa dah? Memang suruh kita balik rumah. Sebab apa ibu kata? Syaitan duk keluar. Tapi dia pun tak abang lah kat kita. Tu hadis riwayat Imam Bukhari dan sebagainya pun orang tak tahu. Tapi bila kita baca memang ada hadis tu. Tapi isunya tuan-tuan, perkataan syaitan di situ apa dah? Maka ada ulama yang ihtimal atas zahir. Maknanya syaitan memang syaitan sungguh. Kalau kita ambil makna zahir ni tuan-tuan, waktu maghrib memang waktu syaitan berkeliaran. Berkeliaran. Untuk tuan-tuan tanya siapa-siapa yang berubat orang, tak kira Darus Syifa ke Darus Salam ke apa dan sebagainya, kalau tuan-tuan ada di sini, waktu maghrib adalah waktu yang tak digalakkan untuk berubat. Waktu maghrib tak digalakkan waktu untuk berubat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab fresh. Benda tu dia macam kita lah pagi-pagi pascat kan. Orang macam kita pascat pukul 8, pagi tu fresh lah, cuba main tengah hari ni. Dia main mengantuk, dia main tak larat. Setiap macam tu. Tu waktu maghrib tu kira macam pascat lah bagi mereka. Waktu tu macam cergas, kuat. Jadi waktu tu tak digalakkan. Kan nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi tak digalakkan. Tak digalakkan waktu senja. Benda ni saya ada pengalaman. Masa kita berubat satu orang, waktu maghrib terpaksa berubat. Saya tak kenal berubat waktu maghrib, tapi terpaksa buat. Memang ambil waktu lama. Dan juga kekuatan tu amat luar biasa. Tapi benda tu tak ada apa lah. Nak banding syaitan ni benda kecil. Maksudnya nak dibandingkan dia dengan kuasa Allah lebih besar. Cuma pada sudut waktu tu tak kena. Tu kalau kita ihtimal syaitan tu dengan mana zahir, syaitan dan iblis. Ada juga di kalangan para ulama yang mentakwilkan syaitan itu dengan benda kotor. Binatang-binatang kotor, antaranya cicak, tikus, ataupun binatang lipas, yang mana dia orang ni keluar pada waktu maghrib, yang mereka akan merosakkan air-air kita, yang mereka akan merosakkan makanan-makanan kita. Itu syaitan. Lepas tu waktu maghrib. Nak kata apa di sini tuan-tuan? Nak kata di sini, binatang-binatang yang jilat air kita dan sebagainya. Tengok. Kalau benda tu najis, berubah air dan sebagainya, maka hendaklah dibuang. Kadang berubah dengan tak berubah ni tuan-tuan mengikut kepada apa? Kepada keadaannya apa dia? Iaitu air banyak ataupun air yang sedikit. Tu beza. Dalam mazhab Syafi'i tu je. Tengok banyak ataupun sikit. Banyak kan tengok satu kolak ataupun dua kolak. Dia ada ukuran dia berkenaan dengan dua kolak tersebut. Baik. Dan tiadalah kata Tunggu rahimahullah. Dan di riwayat ini menunjuklah atas bahawa Nabi SAW pada air seumpama sebanyak air telaga Budu'ah dan lebih daripadanya, tiadalah menajiskan dia oleh sesuatu. Dan tiadalah menunjuk oleh hadis telaga Budu'ah semata-matanya atas bahawasanya barang yang lain daripada air tiada najis ia. Dan adalah bejana orang-orang ada kecil-kecil belaka. Maka jadilah pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza walagal kalb fil ina'i, al hadis itu dalil atas bahawa qadar air bejana jadi najis ia dengan sebab mencampuri akan dia oleh najis. Dan jika tiada berubah baginya rasanya dan tiada baunya dan warnanya sekalipun. Dan ada satu hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah riwayat berkenaan dengan hadis jilatan anjing. Cuma dalam mazhab Hanafi, dia orang basuh jilatan anjing ni 3 kali. Dia tak basuh 7. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Imam Abu Hanifah dia berdalilkan kepada perbuatan Abu Hurairah. Yang riwayat hadis ni, riwayat hadis berkenaan dengan basuh 7 kali ni, yang 6 air mutlak, 1 ayat tanah, riwayat siapa? Abu Hurairah. Tapi Imam Abu Hanifah dia mendatangkan satu lagi riwayat berkenaan dengan perbuatan Abu Hurairah sendiri, yang bekas berjananya kena jilatan anjing,
Tapi Abu Hurairah dia basuh 3 kali. Dia basuh 3 kali. Betul mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dalam bab najis anjing ni 3 kali je basuh. Mazhab Maliki 7 macam kita. Cuma mazhab Maliki pada sudut kenajisan anjing yang paling mughalazah tu di sisi mereka bukan mughalazah. Jadi basuh tu atas alasan apa? Atas alasan ta'abbud dengan perintah Nabi. Rasulullah kata basuh dah. Tapi bukan dalil kata anjing najis mughalazah. Itu di sisi mazhab Maliki. Mazhab kita Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i kata anjing najis mughalazah? Sebab cara basuh jilatan anjing dan juga najis dia tu berat sampai kena basuh 6 kali air mutlak 1 air tanah. Kan mazhab Syafi'i kan dia ada najis mutawassithah, mukhaffafah, mutawassithah, mughalazah. So yang dikatakan mukhaffafah tu apa dia? Ringan. Mutawassithah ni pertengahan, mughalazah ni berat. Macam mana Imam Syafi'i meletakkan nama mutawassithah, mukhaffafah, mughalazah dan sebagainya ni? Dengan melihat cara basuh. Cara basuh. Contoh, najis mukhaffafah apa dia? Najis kanak laki-laki yang menyusu, yang berumur 2 tahun ke bawah. Dalam kitab Taqrirat As-Sadidah termasuk mereka yang menyusu melalui susu botol. Kanak laki-laki syarat dia 2 tahun ke bawah yang menyusu ibu. Dalam kitab Taqrirat As-Sadidah termasuk mereka yang menyusu dengan susu selain daripada susu ibu, susu tin. Dia bayi laki-laki, jadi dia kencing. Jadi macam mana cara nak buat? Rasulullah SAW ajar ambil air dan rejih dekat tempat yang dia kencing, kena dah selesai. Sebab tu dia panggil mukhaffafah. Sebab apa mukhaffafah? Cara basuh tu ringan, cara basuh tu mudah. Maka diletakkan najis bayi laki-laki yang 2 tahun ke bawah ni, yang menyusu ni, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Mutawassithah mana pertengahan. Apa najis mutawassithah? Semua jenis najis kecuali bayi, kencing kanak-kanak laki-laki yang umur 2 tahun ke bawah, dan najis anjing dan juga khinzir. Nanah, darah, muntah, muak baby itu najis. Waktu jaga-jaga. Muntah najis. Dia kaedahnya tuan-tuan, setiap benda yang keluar daripada perut semua najis. Dalam perut apa? Sebab dalam batin. Tapi kalau dia keluar muntah, najis dan sebagainya, macam muak baby, muak cucu kita, bayi kita tu najis. Kalau kena pada pakaian, kena basuh. Basuhnya mana? Kena hilangkan air najis tu, kena hilangkan muntah tu dulu, kena hilangkan darah tu, kena hilangkan muak tu, kena hilangkan dulu, kena buang air dia, kena baru basuh. Basuh sebab apa? Dengan air yang mengalir. Tak boleh kita rendam tu habis dah, tak boleh. Kena air mengalir. Kan selalunya kalau budak muntah ni, baby bayi yang muak ni, kita rendam dalam Febris. Rendam dalam apa lagi? Nama-nama Doni ke apa semua kan, nama sabun tu, Fat ke apa. Dia tak boleh. Dia ayat syarat mengalir. Maksudnya benda tu tak boleh direndam. Maksudnya air tu kita kena tuang dekat benda tu. Itu nama mengalir. Hilang. Tak boleh rendam. Kalau rendam tu dia terkumpul semua. Kemudian kita rendam-rendam, kita bawa okey-okey, kita pasangkut. Betul baju buat sembahyang. Pi jawab dah. Tu bahaya tu. Sebab tu ramai orang tak perasan muntah muak ni. Muntah muak ni ramai orang tak perasan. Orang ingat najis, darah, nanah, najis juga tu. Tapi muak baby tu. Kan kita kan cucu balik duduk lambung dia. Kawan bawa lepas susu. Lambung-lambung kita dengan kopiah sama Ustaz Nabi Mati ya. Lambung tu dia muak. Kita pun ambil baju rendam je. Kita pun basuh-basuh itu ala-balai ya. Betul, kemudian pergi mayang. Baju tu pula, so, isteri kita pula tak tahu, dia pun duduk ni jemur.
Besok kita pakai pula. Dalam keadaan tak basuh sungguh, dalam keadaan tak hilang najis dan sebagainya. Jadi benda tu tuan-tuan akan menyebabkan pada rosak. Aku dipanggil najis mutawassithah. Sebab apa? Cara basuh tu payah sikit. Dia kena hilang najis, air mengalir pertengahan cara basuh. Jadi bila mana najis yang kena pada anggota baju dan sebagainya, cara basuh yang pertengahan macam tadi, maka Imam Syafi'i meletakkan najis tersebut najis mutawassithah. Yang ketiga najis pun najis mughaladzah. Kenapa dia panggil mughaladzah? Berat sebab cara basuh payah sikit. Kena cari air tanah, kemudian kena basuh dengan 6 kali basuhan daripada air mutlak. Itu cara basuh. Betul, dalam mengklasifikasikan mazhab Syafi'i, najis mutawassithah, mukhaffafah, mutawassithah, mughaladzah berdasarkan kepada apa? Cara basuhan. Cara basuh. Cuma mazhab Hanafi dia lain sikit. Anjing ni 3 kali basuh. Berdasarkan kepada fatwa dan juga perbuatan Abu Hurairah. Tapi kita tujuhlah itu dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Maka dari sini tahulah kita farak di mana perbezaan antara air boleh jadi najis dan tiada jadi najis. Iaitu apabila air 2 kolah atau lebih tiadalah najis melainkan apabila berubah satu daripada 3 sifatnya. Dan jadilah najis ini air, maka jadilah najis air yang kurang daripada 2 kolah. Jika jatuh najis ke dalamnya, sama ada berubah air atau air itu atau tiada berubah, dengan ketetapan hadis iza kana al-ma'u kullataini intaha. Jadi kaedahnya macam mana tuan-tuan? Kaedah dia mudah dalam mazhab kita Syafi'i. Selagi mana kalau air itu banyak, masuklah apa pun tak menajiskan air tersebut, kecuali berubah yang 3 tadi itulah. Itu air yang banyak. Kalau air yang sedikit macam mana? Jatuh saja najis, maka air tersebut terpaksa dibuang. Sebab apa? Kuantiti pada air tersebut tidak itu yang kaedah dia. Kaedah dia mudahnya yang cerita panjang tu cara ulama mengistinbatkan hukum. Tapi cara hukumnya macam mana? Kawaid dia macam mana? Iza kana al-ma'u kullatain. Apabila air itu ada 2 kolah, mana air itu air yang banyak, masuklah najis tak mengubah apa-apa pun, maka boleh pakai air tersebut. Tapi kalau berubah, maka apa dia? Kena buanglah. Kalau air yang sedikit, masuk 1 kolah, mana air kuantiti yang sedikit, masuk najis, tapi tak berubah, bau tak ubah, warna tak ubah, rasa tak ubah, maka apa patut kita buat pada air ni? Kena buang. Kena buang. Sebab apa? Kuantiti air yang tidak banyak. Baik. Kemudian masalah 234. Air yang dipanaskan ke api. Dia panggil air pun tuan-tuan, dipanggil air musyammas. Kata Imam Syafi'i, maka tiap-tiap air itu suci selama tiada mencampuri akalnya oleh najis, dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah. Sama ada tiap-tiap air itu daripada embun, atau air batu yang cair, atau air yang dipanaskan dan tiada air yang dipanaskan. Maksud air panas ni bukan air musyammas, tapi air yang kita masak. Air yang kita masak. Air musyammas ni mana? Air yang direct daripada matahari. Air musyammas ni di Malaysia tak ada lah. Sebab syarat air musyammas ni mesti bekas air tu, ataupun kita kata tangki air yang dekat rumah kita tu, mesti berada di luar rumah. Kemudian tangki air tu pula bersih, kemudian direct panas dia. Itu bawa air musyammas. Ada pun air tu yang kita panaskan melalui shower. Rumah kita shower tu dia ada air panas tu, kita pusing skru dia punya benda alah tu pergi kepada panas, dia akan keluar air panas kan. Itu tak apa. Itu bukan air musyammas.
Sebab air musyammah ni tuan-tuan, air yang mana direct daripada matahari. Kalau ada betul hadis Nabi SAW, walaupun hadis ni pada sudut sanadnya dhaif, iaitu Nabi melarang menggunakan air yang terkena direct matahari. Sebab dia boleh mewarisi sopak. Sebab kalau kita tahan air tu dekat luar, maksudnya daripada bekas besi tu. So kalau kita buka penutup besi tu, kita akan lihat lapisan minyak yang ada dekat air. Lapisan minyak tu lah yang menyebabkan satu orang terkena penyakit sopak. So kerana terkena penyakit sopak tu Nabi larang. Tapi hadis ini di sisi para muhaddisin, hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menjadikan hadis ini sebagai cara untuk menentukan air itu namanya air musyammas. So guna air ni hukumnya apa dia? Makruh. Tapi melalui pengalaman para ulama, mereka yang menggunakan air musyammas ni memang terkena penyakit sopak. Memang terkena penyakit sopak. Daripada minyak tadi tu. Minyak karat kan, minyak besi dan sebagainya dia karat, kekuatan minyak dan sebagainya tu kena badan kita, maka terkena penyakit sopak. Tu dalam hadis sebut, tapi hadis dhaif. Cuma jadi realiti. Sebab tu ada hadis yang walaupun pada sudut sanadnya dhaif, tetapi benda tu jadi. Benda tu jadi. Sebab hadis dhaif sebabkan kerana sanad. Perawi yang tak cukup hafalan, yang lemah hafalan dia, dari hadis tu jadi lemah. Jadi pada sudut mazhab kita Syafi'i, air musyammas tu adalah air yang makruh digunakan. Dia sama juga, dia mutlak juga. Cuma boleh digunakan untuk berwuduk, cuma hukumnya makruh. Tapi air panas shower tak apa, dia panas elektrik. Dia panas elektrik tak ada masalah. Ini yang dikatakan dalam ini yang kita baca ni. Kerana bahawasanya air itu baginya suci dan api itu tiada menajiskan air. Api dia tak jadikan air itu najis. Yang najis air ni bila mana najis masuk, tu masuk dia. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, telah mengkhabarkan aku oleh Ibrahim bin Muhammad daripada Zaid bin Aslam daripada bapaknya ni Aslam, bahawa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu adalah ia memanaskan air baginya, maka mandi ia dengannya air panas itu dan mengambil wuduk ia dengannya dengan air panas tersebut. Intaha kala Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dia riwayat hadis daripada Ibrahim bin Muhammad, ni guru beliau lah, daripada Zaid bin Aslam, daripada bapaknya Aslam, daripada Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ni dia selalu panaskan air untuk mandi dan mengambil wuduk daripada air yang dipanaskan dia. So menunjukkan pada air yang panas ni tidak mengapa, melainkan air yang direct daripada matahari. Seperti mana masalah 235. Apa masalahnya? Air yang tercampur ke panas, air yang terjemur ke panas matahari. Kata Imam Syafi'i, dan tidak aku tegah akan air yang terjemur itu melainkan daripada pihak dukun. Kata Imam Syafi'i, telah mengkhabarkan akan daku oleh Ibrahim bin Muhammad daripada Sadaqah bin Abdullah daripada Abi Zubair daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah ia menegah akan mandi dengan air yang terjemur, katanya bahwasanya mempusakai akan sopak. Itu yang daripada riwayat ni. Kenapa makruh? Makruh lah hukumnya. Hanya saja najis yang tiada dimaafkan. Air itu suci. Maksudnya apa? Air yang apa yang kita kata air musyammas ni, hukumnya bermula kata Imam Syafi'i, air itu adalah air yang suci. Dia tiada najis ia melainkan dengan sebab najis yang mencampuri akan dia. Cuma dia apa? Dia kena pusakit lah. Kena sopak. Walaupun riwayat ini tak kuat di sisi para ulama hadis, tapi Imam Syafi'i hukum dia sebagai hukum yang makruh. Baik. Dan bermula matahari dan api tiadalah kedua-duanya itu menajiskan, hanya saja najis yang tiada dimaafkan. Maksudnya apa dah? Matahari ke api ini dia takkan jadikan air itu najis. Najis macam mana? Benda bukan najis. Kerana najis ni lain lah, kata air ke
apa benda masuk dalam air tu cerita lain lah. Ni matahari air panas ni tak apa. Cuma matahari ni selalunya air tu dia panggil air musyammas. Tapi rumah kita tak ada. Sebab rumah kita ni tangki air semua pakai plastik. Tangki air kita pula dalam rumah. Kemudian dia letakkan syarat apa dah? Syarat dia pula air ni air yang direct. Maksudnya air yang kena direct matahari, yang kawasan tersebut adalah kawasan yang memang beriklim panas. Macam di Saudi, negara-negara Arab yang memang iklim panasnya selalu. Kita di Malaysia kita campur hujan panas. So negara-negara yang memang iklim dia panas. Dan kebiasaannya iklim panas lebih banyak daripada iklim yang lain. Maka direct matahari tu maka jadi air musyammas. Tapi kerana kita di Malaysia tak jadi masalah. Walaupun tangki kita dekat luar dan sebagainya. Yang kedua kata ulama, tangki tu pula dia cepat karat. Karat tu lah yang menyebabkan berlakunya penyakit. Itu adalah perbahasan ulama berkenaan dengan makruh menggunakan air musyammas. Yang terakhirnya masalah 236, air kayu dan air akar atau lainnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, adapun air yang diperah oleh anak Adam daripada air kayu mawar, air kayu belut dan lainnya, maka tiada ada ia menyucikan. Dan begitu juga air apa tu? Air tubuh benda yang bernyawa, tiada ada ia menyucikan juga. Kerana bahawasanya tiada jatuh ia atas satu daripada nama air. Hanya dikatakan orang air ianya dengan makna bersambung. Seperti dikatanya air mawar, air kayu, air sendi, air tubuh dan sebagainya. Maka tiadalah memadai mengambil wuduk dengan sesuatu pun daripada ini. Maksudnya apa? Perbahasan berkenaan dengan air yang dikait. Contoh macam air kopi kan. Air kelapa lah, kelapa sikit. Air kelapa ni kan jernih. Air kelapa suci tak? Suci. Tapi dia tak menyucikan. Sebab dia tak menyucikan Ustaz? Sebab dia ada kain. Kita bawa air kan, bawa air kelapa tu pergi dekat orang, kita pun letak lah. Boleh tak ambil duduk dengan air? Tak boleh. Sebab apa? Sebab air tersebut adalah air yang ada kain. Kain ni apa? Orang takkan tahu nama dia, melainkan mesti sebut belakang. Air kelapa, air sirap, air bandung. Itu maksud dia tu. Mana dia dikait, mana tak boleh kita namakan dia mutlak. Mutlak ni maksudnya tak dikaitkan dengan apa-apa benda. So bila mana sebut tentang air kopi, suci dah suci, sebab tu boleh minum. Air kelapa suci tapi tak menyucikan. Sebab apa? Dia ada kait air tersebut dengan benda tersebut. Itu dalam mazhab kita Syafi'i lah. Cuma air macam air sungai, air mineral, dia memang dah mutlak dah, tak dikaitkan dengan apa-apa pun. So kalau kita bawa air tersebut pun memang boleh berwuduk dah. Cuma macam air kelapa dan sebagainya ni suci. Sebab tu boleh minum. Tapi kenapa tak menyucikan? Sebab dia tidak sampai kepada taraf mutlak. Dia telah dicampur, telah campur dan sebagainya. Itu dipanggil apa? Qayyidul ma' dipanggil. Air yang dikaitkan dengan sesuatu nama. Jadi yang boleh pakai tu dua air itulah yang disebut dalam kitab-kitab mazhab kita Syafi'i. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung dalam bab minhul akhar. Ini bab berkenaan dengan bab yang lain lah. Tapi masih lagi dalam isu berkenaan dengan air yang dua kolah dan juga sekolah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita buat sedikit tahlil malam. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ولكافة المسلمين والمسلمات خصوصا لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس ضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر دجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq, alaiha nahya wa alaiha namut wa nu'azu insyaallah ta'ala min al-amin. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولكافة المسلمين والمسلمات، خصوصا لحاج حبيبة بنت نوت الحسن شأن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والسلم الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت الخير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما الهمناه من لا إله إلا الله وما كناه من يا الله وما استغفرناه يا الله وما صليناه على النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفداء لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.